Salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala. Kali ketiga kita bersiaran, kali ketiga kita live tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf banyak-banyak ni lain, saya tak nak kata apalah. Minta Allah memudahkanlah urusan, insya-Allah. Ada tu share je lah, mana yang malam ni, mana yang sempat. Mudahan mana yang sempat kita. Jadi pada malam ni kita nak bicara tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Wa ta'ala alladzi fihi hudan linnas wa bayyana huda wal furqan. Yani Al-Quran tadi Allah turun, Allah pilih dalam banyak-banyak bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan. Sebab apa dia jadi mulia? Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah. Ni dia minta pada kawan-kawan, minta maaf buat line di sini agak ni minta share semula pada kawan-kawan kita yang lain. Line kita di buat dulu kali lah. Facebook satu, YouTube satu. Tapi kadang PKP memang line ni jadi okey. Mana mic? Okey tuan-tuan. Alhamdulillah, tak tahu lah niat saya, mudah-mudahan supaya line ni okey, dan mudah-mudahan line kuat. Nak cakap boleh hilang tumpuan jap tiba-tiba kan, sebab daripada sana hijrah kan, tak apalah. Ma'al hijrah, tiba-tiba mau hijrah lah kan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan. Inilah keadaan yang berlaku pada malam ni. Jarang-jarang berlaku ni. Malam ni dia berlaku, masya-Allah, tabarakallah. Allahu barik fik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, masya-Allah. Jadi kita ambil terus je lah. Takut nanti jadi balik. Kita tak tahu pasti ni. Jadi kita nak bicara tadi Ramadan dalam bulan Al-Quran, yang mana Allah turunkan Al-Quran syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran. Yang ni mana Allah turunkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan. Allah pilih dalam Ramadan sebagai Allah turunkan Al-Quran yang mulia, sehingga mana menjadilah Ramadan itu Ramadan Karim yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya dengan sebab apa? Allah adakan Al-Quran di dalamnya. Allah adakan Lailatul Qadar. Allah lipat kali gandakan pahalanya. Sebab itulah orang yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bil asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf daripada kitabullah, dicatat baginya satu kebajikan, dan setiap satu kebajikan itu dilipat kali ganda dengan 10 seumpamanya. Aku tidak katakan
alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat alif lam mim saja kita sudah memperolehi 30 hasanat, yakni 30 kebajikan. Tapi janganlah baca alif lam mim sampai ketua. Parahlah tuan-tuan, duk baca auzubillah sedak dah benda masyak berlagu bagai kan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Parahlah tuan-tuan, sampai ketua duk ketua duk baca yang tu. Sebab apa? Duk berasa dah banyak. Dia duk berasa dah 30 pahala, hari-hari duk ulang tu. Sampai sudahlah kita tuan-tuan tak dapat kita menghatam Al-Quran. Maka nak katanya Al-Quran itu satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikutnya, berpegang padanya, selamat. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya ibadah umatku yang amat utama ialah membaca Al-Quran. Tuan-tuan, ibadah yang paling utama ialah dengan membaca Al-Quran. Jadi itu daripada saya. Kita nak dengar sikit kupasan daripada Bahagia Ustaz tentang kelebihan Al-Quran. Allah. Memang ni masa tak ada ni. Akan tekan dia pusing pening kita. Silakan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, agak orang kata ni sikit lah satunya sebab dengan lain ni Allah uji kita dengan lain di sini memang ni kan, jadi fokus pun lagi jap kan. Lepas tu saya pula dah lama tak bercakap kan. Sebelum PKP program-program semua dibatalkan. So duduk PKP kat rumah di madrasah kan. Jadi dah lama tak bercakap depan sekekok. Sebenarnya kekok tapi tak apalah, kita cuba, kita kongsi-kongsi insyaAllah. Bukan nak mengajar, bukan nak apa tuan-tuan, kita berkongsi insyaAllah. Dan sebenarnya kalau kita faham bila sebut Ramadan ni dia sinonim dan tak lari dengan Al-Quran. Sebab di dalam bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan. Dalam bulan Ramadan jugalah orang yang betul-betul menjiwai, menghayati iman dia akan berusaha untuk membaca Al-Quran, akan berusaha untuk khatam Al-Quran, akan berusaha untuk memperbaiki bacaan dan sebagainya. Jadi tak sedar pukul 11 gitu sebenarnya. Dah pukul 11 lah. Tak tahu tuan-tuan sebab 3 kali ni. Ni masuk kali keempat. Tadi lambat mula pun sebab cari lain. Jenuh cari lain. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, mudah-mudahan Allah pemudahkan lepas ni. Ni live yang pertama kami. Dan saya pun minta maaf agak kekok. Jadi tuan-tuan balik pada fadilat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni ada banyak membaca Al-Quran. Dalam satu salah satu hadis ada menyatakan sungguhnya yang selalu membaca minta maaf, Al-Quran menyatakan mafhum ayat, sesungguhnya orang yang selalu membaca Kitabullah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan dan tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan mereka dari limpah kurnianya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, bila kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, pertama pernah guru saya beritahu dulu, kalau rasa hati tak tenang, tak tenteram, maka bukalah Quran, maka bacalah Quran. Dan memang tuan-tuan, kalau rasa tiba-tiba ada persoalan diri kita yang kita rasa tak boleh jawab, ada masalah yang berlaku diri kita, antara pernah yang diajarkan oleh guru saya, dia kata, Hafiz, kamu carilah kitab terjemahan Quran ataupun tafsir Quran ataupun paling mudah terjemahan Quran, maka kamu beristighfarlah, puji Allah banyak-banyak, selawat kepada Rasulullah SAW, dan minta, tanyalah diri, tanyalah hati, apa masalah yang tak boleh selesai tu kan. Tanyalah hati, ya Allah, semua aku ada masalah macam ni, ya Allah, tolong ya Allah, aku nak selesaikan masalah macam ni ya Allah. Dan bukalah lembaran Al-Quran tu, bacalah mana ayat yang kamu nak baca dan cari terjemahan ayat tersebut, dan itulah jawapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang menggerakkan jasad kita Allah, yang menghidupkan nafas kita Allah, yang menggerakkan jantung kita Allah, yang memberi kita ilham juga Allah. Jadi banyak fadilat orang yang baca Quran, selain pada ketenangan hati dia, dalam selama dia mendapat pahala di dunia dan menjadi bekalan di akhirat kelak. Tuan-tuan, yang menerangkan kubur kita adalah amalan kita. Jadi kalau dalam dunia
mendidik balik diri yang tak pernah semayang tu. Jadi dia rasa bersalah dengan anak-anak dia. Ada yang macam tu, ada yang saya tak hafal ni surah panjang ni. Surah apa yang abang hafal? Saya hafal Qul Huwallahu Ahad je. Tak apalah bang, kalau boleh Qul Huwallahu Ahad, hafal lah. Tapi kalau boleh hari baca 3 surah, baca 5 surah, tak ada masalah. Kan? Tapi jangan sekadar baca surah saja, baca terjemahannya. Kalau baca surah Al-Alaq, okey, baca surah Al-Alaq ramai. Habis baca surah Al-Alaq, baca terjemahan surah Al-Alaq. Apa dia? Contoh surah apa? Surah Duha. Contoh baca surah Duha, dah habis baca surah Duha, minta anak-anak baca terjemahannya. Bergila-gila. Jadi ada pengisian. Yang tidak PKP di dalam bulan Ramadan ni ada perkara baik, impak baik untuk kita dengan keluarga kita, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, ini selalu saya showkan sebagai ceramah mana-mana saya, kalau saya buat motivasi training, saya selalu kata dengan ayah-ayah, kalau saya bagi ceramah surau, saya kata dengan jemaah di surau, tuan-tuan, ambillah satu kitab paling mudah pun, kitab hadis, letak dekat atas meja makan. Pastikan sebelum makan tak dapat 5 waktu, ataupun tak dapat 3 waktu, ataupun tak dapat tiap kali masa makan 4 kali makan ke 5 kali makan sehari, tak dapat sekali menjadi ya. Cari satu kitab, letak atas meja. Nak lagi cantik, satu kitab hadis, satu kitab Al-Quran terjemahan, letak atas meja. Dan bila sebelum makan, minta anak-anak baca satu ayat tak apa daripada Al-Quran dan terjemahannya apa. Dan minta baca satu hadis daripada kitab hadis dan terjemahannya apa. Paling mudah kita hadis yang paling orang kata berkesan ke hati tu, buka kitab Syama'il Muhammadiyah, beli terjemahan kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan. InsyaAllah itu kalau baca, insyaAllah tersentuh hati anak-anak tu, kan. Jadi sebelum makan kita dah mulakan dengan perkara-perkara baik. Ini tak zaman sekarang, sebelum makan anak dengan handphone, bapa dengan handphone, mak dengan handphone, kan. Masing-masing atas meja makan dengan handphone. Yang seorang dengan PUBG-nya, yang seorang dengan WhatsApp-nya, yang seorang dengan Facebook-nya, yang seorang dengan UPP-nya. Jadi mana pergi ukuah dia? Omah Hana. Omah Hana lagi. Omah Hana tak tahu Ustaz. Kita tahu. Didi and Friend. Didi and Friend lah, betul, macam-macam. Itu belum cerita apa? Bleach kan. Lepas tu pergi Pokemon. Mobile Legend. Oh, macam-macam. Saya tak hafal benda tu, tuan. Berbelik dah aku sebut. Saya pun tak hafal, tapi kadang-kadang anak-anak di rumah melayan kan. Betul, cabaran. Tapi memang satu hadis mafhumnya Rasulullah beritahu di akhirat, di akhir zaman, minta maaf, di akhir zaman nanti orang kata fitnah dajjal ni masya-Allah dahsyat. Jadi antara hadis lain Rasulullah beritahu, kalau berlaku ikatlah anak isterimu, kan, ikat seketat-ketatnya. Jadi ulama membahaskan ikat tu tak semestinya dengan tali, tuan-tuan. Ikat tu maksudnya didik dan tekan anak ni betul-betul dengan akhlak, didik mereka dengan betul-betul agama, agar mereka punya jati diri itu menjadi satu benteng yang kukuh dan utuh, tidak mudah roboh, kan, untuk mereka bawa sampailah mereka nanti berhadapan dengan Tuhan mereka juga. Jadi tuan-tuan, insya-Allah maka di bulan Ramadan ni hidupkanlah dengan membaca Al-Quran, kan. Kita tak mampu nak baca banyak, dapat sikit satu ayat pun jadilah. Untuk tahun ni, tahun depan mudah-mudahan berjumpa dengan Ramadan. Jangan tahun depan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadis, tuan-tuan. Jadi insya-Allah biar tahun ni mulakan walaupun dengan satu ayat. Tapi kalau dapat 5 ayat lagi bagus, tuan-tuan. Tak mampu 5 ayat, kan, dapat 170 ayat lagi bagus. Jadi mulakan, kan. Banyak hikmah dia. Satu, keluarga jadi aman dan damai. Bila fadilah Al-Quran ni bacakan di rumah, maka rumah tu akan disenari, maka malaikat rahmat akan datang, kan. Maka rumah tu akan jadi rumah yang sejuk, kan. Sejuk tu di mata orang, tuan-tuan. Tetamu tengok, orang luar tengok rumah kita, Allah sejuknya, masya-Allah, kan. Jadi mudah-mudahan kita perbaiki dan terus perbaiki lagi, khususnya Al-Quran dalam hidup kita dan Al-Quran dalam keluarga kita, khususnya di rumah kita, kan. Rumahku syurgaku, insya-Allah. Insya-Allah, Zat. Okey, terima kasih kepada sedikit berkenaan dengan Quran yang disampaikan oleh Safif. Kita ada satu tajuk je lagi, satu pusingan je lagi, sebab apa, sekarang memandang, tapi saya rasa tuan-tuan tak tidur kot, sebab ni masuk malam ni, malam 20 ke 21 malam ni. Kita sudah berada di malam 10 terakhir, malam yang dikatakan malam iktikafnya, seperti mana sabda daripada Sayyidina Husain bin Ali berkata, radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, man iktaqafa ashran fi Ramadan
kana kahajaitainin wa umrataini. Apa maksudnya tuan-tuan? Tapi lah ni tak boleh tikah kat masjid, nanti kena masuk ke dalam jaga belaka nanti. Tak boleh tikah kat surau, nanti pakat kena tangkap belaka kejap lagi. Maka macam mana caranya? Niatlah iktikaf di rumah masing-masing. Masing-masing bentang toto dekat lemah rumah tu, bentang ruang tamu tu, tidur niat iktikaf kat situ lah tuan-tuan, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita terhalang untuk pergi ke masjid. Dalam tu, sebab apa? Kita terhalang. Jadi 10 malam terakhir ni pun kita buatlah tuan-tuan seperti mana yang pernah kita laku. Maksud daripada hadis yang kita baca tadi daripada Sayyidina Husain tadi, sesiapa yang beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan, ia adalah seperti mendapat pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masya-Allah. Jadi kita pakat-pakat iktikaf di rumah. Pakatlah tuan-tuan kita beriktikaf. Jangan pula, Rasulullah sebenarnya dia bukan malam 10 malam terakhir tu iktikaf. Dia masuk dah penggal ke sesi kedua. Masuk minggu kedua puasa tu dah mula pun dia sudah beriktikaf di masjid. Cuma masya-Allah tabarakallah, Allahu barik fi, Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah SAW ni tuan-tuan, dia tak mau berat ke kita. Maka Rasulullah menunjukkan kepada kita, memberi tauladan kepada kita beriktikaf di 10 malam yang terakhir. Sebab apa kita nak iktikaf pada malam terakhir ni? Kita nak bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kena cari tuan-tuan. Dia kena cari, kena usaha. Nak bini kena cari tuan-tuan, betul tak? Nak pergi kedai, kena cari kedai. Tuan-tuan nak pergi cari kedai pun, kedai baki basikal tak jumpa, maka nak katanya Lailatul Qadar ni malam kena cari. Kena cari lagu mana? Kena iktikaf di 10-10 tu lah. Tak kira lah malam genap atau malam ganjil. Walaupun ada pandangan-pandangan di situ menyebut ada Rasulullah suruh cari ganjil, tak payahlah tuan-tuan. Ramadan sebulan, setahun sekali kan. Takut tak sempat tahun depan duk cari-cari hak ganjil, tak sempat tahun depan. Carilah tuan-tuan. Tadi kita dah bicara tentang Al-Quran. Kita dah bicara, disebut oleh Tuan Mudir kita Ustaz Hafiz tentang Al-Quran. Maka saya nak tutup tentang Al-Quran tu dalam satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kelak di hari kiamat ia akan menjadi syafaat, mensyafaatkan tuannya. Masya-Allah. Jadi baca Quran tuan-tuan. Tapi jangan bulan Ramadan je baca Quran. Hari-harilah baca Quran. Jadikan dia sahabat kita, jadikan dia teman, jadikan dia bahan bacaan malam dan siang. Semana doa khatam yang kita baca, Allahumma arhamna bil Quran, Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia petunjuk, hidayah bagi kita, bacaan bagi kita siang dan malam. InsyaAllah kita nak sambung. Tadi kita dah bicara tentang minggu ni, mula minggu-minggu terakhir ni minggu iktikaf. Pakat iktikaf, ajak orang rumah, ajak anak-anak beriktikaf di malam terakhir. Memperbanyakkan kita mendirikan salat qiyamul lail kita. Minggu-minggu terakhir ni mana yang gagah perkasa, sila gagah perkasa untuk kita sama-sama kita buat salat sunat tasbih, insya-Allah. Maka dengan salat tasbih ni masya-Allah banyak fadilat-fadilatnya. Caranya apa tuan-tuan? Perjalanan bila mana dia menggerakkan kasar orat halus kita dalam tubuh badan kita. Jadi kita nak sebagai penutup, dah masuk ke sebelah ni tuan-tuan, kita nak cerita sikit tentang fadilat Lailatul Qadar ni bersama dengan Tuan Mudir kita Ustaz Hafiz. Nanti saya selit-selit sikit lah tuan-tuan. InsyaAllah kita sekali lagi bersama dengan Tuan Mudir tu untuk kita bicarakan sikit. Ya, apa tu? Waalaikumsalam. Kirim salam pada Ustaz Hafiz dan Ustaz Fadil. Cik lah ya. Hai. Siapa tu? Azhar Angkat amalan pada malam Lailatul Qadar tu umpama dia beribadah 1000,
1000 bulan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, saya kalau tahun lepas dan sudah bila Ramadan yang kata Ramadan normal, bukan Ramadan PKP ni, kita bila sebut malam Lailatul Qadar ni, dia bukan malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Yang mengejar malam Lailatul Qadar tu insya-Allah ramai. Kalau nisbahnya satu bersama dengan 25. Sebab yang lainnya sibuk mengejar malam Lailatul Qadar. Faham tuan-tuan? Ada yang blur tak faham Malam Lailatul Qadar. Maka berduyun-duyunlah manusia pergi ke Coket, Jalan Pasar, Jalan di negeri-negeri lain. Allah saya tak tahu sebab saya duduk Selangor, KL kan. KL biasa memang kalau kata malam nak raya ni, 10 nak raya ni, maka ramailah insan-insan yang merendahkan hati, menundukkan jalannya. Sebab apa, kalau nak jalankan nanti tergugat iman, banyak barang nak belilah. Tengok baju tu cantik, tengok baju ni cantik, maka tundukkan pandangannya sekadar pergi tempat yang nak dicari. Merendahkan diri, berduyun-duyun memenuhi mana pasar raya. Tapi tahun ni tak ada. Tahun ni semua shopping dekat Shopee je kan. Termasuklah saya kan. Jadi tuan-tuan, tengok betapa Allah bagi kita ruang kan, di sebalik ujian tu Allah bagi kita ruang. Saya suka kaedah pendekatan Ustaz Ibiliu kita kena sabar setiap ujian tu. Ustaz Ibiliu kata macam ni, setiap ujian tu ada kasih sayang dan rahmat Allah kan. Ya, jadi berlaku kan, memang berlaku. Sayang Allah kan, kita nak kena buat perkara yang Allah sayang. InsyaAllah tuan-tuan, nanti saya pun akan buat channel saya sendiri. InsyaAllah dah mula start channel saya dalam YouTube, Muhammad Hafiz bin Tajuddin. Dan saya lepas ni akan buat satu pergerakan yang kita akan interview orang-orang berjaya, daripada sekecil-kecil kejayaan sampai sebesar-besar kejayaan. Kita nak orang kongsi, sebab ada orang ketandusan cara, idea macam mana nak berjaya. So kita cuba bongkar-bongkarkan orang nak berjaya. Tu nanti channel saya insya-Allah lah kan. Ni pertama kali saya live. Kalau tersasar ke terlari tu minta maaf tuan-tuan. Memang agak sebenarnya nampak macam ni tak ada apa-apa kan. Hati ni hanya Allah tahu. Lain-lain putus-putus. Dengan lain putus yang gementar, gugup pun ada. Tapi cuba beranikan diri sebab kita tukang cakap kan. Jadi tuan-tuan, malam Lailatul Qadar ni maka kejarlah. Kita ada 10 malam terakhir ni. Allah, adakah kita berkesempatan atau tidak berkesempatan di tahun akan datang? Dan mudah-mudahan Allah bagi peluang insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah pelihara negara kita ni. Kan? Supaya tahun depan tak ada lagi kita berpuasa dalam keadaan macam ni, kita berramadan dalam keadaan penuh ujian. Dan pada saya Ramadan tahun ni Ramadan Karim, madrasah Ramadan yang sangat dahsyat. Dahsyatnya sebabnya kita punya pergerakan tu jadi terbatas dan tidak terkawal. Jadi tuan-tuan, sebalik kedahsyatan yang berlaku tu sudah ada peluang dan ruang banyak-banyak Allah bagi kita. Tadi sahabat saya, abang saya Ustaz Badai kata apa, boleh kita nak iktikaf kat rumah. Memang tak boleh iktikaf kat masjid suruh, tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan try pergi. Saya tak galakkan. Kalau tuan-tuan tangkap, bukan saya suruh, saya tak suruh. Jangan buat pasal kan. Dan dalam perintah macam ni kita kena akur lah. Ikut apa yang kerajaan kan. Kita taat dengan pemimpin Allah selagi pemimpin tidak merosak, tidak menghancurkan kita dalam ibadah kita, tidak mengganggu kita melaksanakan ibadah, kita taat. Yang penting kita dapat beribadah dengan cara baik dan cara aman. Dan insyaAllah tuan-tuan, boleh ya kita habiskan 10 bulan terakhir ni di rumah dengan anak-anak. Kalau tadi saya kongsikan macam mana nak mengejar fadilat dalam bulan Ramadan dan kaedah untuk mudah untuk anak-anak semua jelas faham bacaan dan sebagainya. Kita ambil iktibar. So dalam kaedah Lailatul Qadar ni boleh ajar anak-anak kan, ajar anak-anak. Okey, adik, alung, angah, abang, kakak, kak cik, kak atik, semualah adik bungsu, adik kumpul. Apa kata malam ni kita tidur kat ruang tamu, kita niat iktikaf. Nanti nak tanya, ya bukan iktikaf kat masjid ke? Memang iktikaf kat masjid nak, cuma sekarang tak boleh buat kat masjid nak. Kalau ayah pergi, ayah ketangkap. Kalau kau ikut dengan kau masuk lokap. So kena jelaskan pada anak. Dan ajak anak-anak iktikaf di rumah kan. Ajak iktikaf di rumah kan. Ajar dia niat iktikaf saja. Tak boleh nak baca Arab yang pening baca Arabnya, tak tahu baca Arabnya. Ayah yang tak faham tak apa, Allah tu mengerti. Itu peringkat belajar bahasa Arab pula kan, boleh faham kalimah Arab pula insya-Allah. Jadi maka cakap anak-anak tu, ya Allah, hari ni aku niat iktikaf ya Allah di bulan yang mulia Ramadan ni, 10 bulan terakhir ni ya Allah, mudah-mudahan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah, insya-Allah kan. Maka tuan-tuan, ajarlah anak tu berzikir Allah. Kalau zikir tu memang anak-anak kita ni, kalau dengar zikir tidur
Kan? Letak zikir la ilallah 100 kali anak ni. Bagus ni, kena amal ni. Anak kita pun la ilaha dengku panjang. Maka zikirnya lebih rendah, lebih tawaduk lagi pada kita zikir. Sebab apa? Ketika dia tu makin lama makin rendah dia punya keadaan kepalanya, sehingga dahinya mencecah ke lantai seolah bersujud walaupun duduk bersila. Tuan, benda ni tak boleh nak dinafikan. Boleh ajar mereka dengan berlagu, dengan alunan lagu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh tuan-tuan? Ajar anak selawat. Tak tahu selawat, tuan-tuan buka dekat YouTube, banyak selawat. Tak selawat qasidah banyak. Allahu akbar. Lagu-lagu selawat pun banyak. Cinta Rasul sebagainya banyak. Kan? Ya Badratim, ya Badratim. Bagi dengar. Paling tidak tuan-tuan duduk kat rumah dengan selawat. Ini buka handphone, tengok buat apa? Tengah lagu apa? Lagu pelik-pelik lagu zaman sekarang tuan-tuan. Betul? Apa lagu tu? Budak flat bangun, budak flat bangun. Bagus satu bangun. Bangun buat tahajud. Ini bangun terkejut. Lain, tak boleh. Salah tu. Kan? Jadi tuan-tuan, bagi anak-anak kita tu biarlah minda tu kadang-kadang kita dah terlampau banyak bagi dia dengan handphone, dengan gadget dia. Kadang-kadang cuba twistkan gadget tu ke arah kebaikan. Ajak dia dengan qasidah, ajak dia dengan video zikir ataupun video lagu-lagu yang boleh mendidik hati dia, ataupun lagu nasihat yang baik. Banyak kan. Lah ni dengan lagu semua lagu pelik-pelik. Yang ni yang terbaru ni ada agama apa? Agama yang ikut Korea tu. Korea. Bongok tu. Artis berkinja-kinja kat atas pentas, tiba-tiba dia jadi agama. Gangang tu. Berapa ramai anak-anak kita yang ikut tuan-tuan. Ada sampai mempertahankan artis dia daripada mempertahankan Allah, daripada mempertahankan Rasulullah, daripada mempertahankan Islam, daripada mempertahankan mak ayah dia, sanggup pertahankan artis dia. Sebab apa? Tak ada kesedaran. Jadi bermula daripada rumah tuan-tuan. Apa yang Allah bagi kita kat PKP ni untuk kita mula dari rumah. Seperti mana tadi Ustaz dia cakap, ajak anak iktikaf kat rumah. Ajar anak-anak iktikaf kat rumah, ajar mereka macam mana dekat dengan Allah, ajar mereka selawat, ajar mereka zikir, ajar mereka iktikaf, ajar mereka duduk di setempat untuk mengabdikan diri, untuk merasakan diri tu hamba di hadapan Tuhan. Dan tidur, kemudian bangun tahajud. Bangun tahajud bukan takajud. Beza tuan-tuan, kalau tahajud dibangun 3 pagi contoh. So 3 pagi ada zikir, selawat sampai dekat-dekat nak sahur. Habis sahur tidur pukul 1 pagi, dia bangun 1 tengah hari. Dekat peti ais minum air. Sebab dia ingat masih lagi waktu. Sebab apa? Sebab mak ayah pula jadi waktu tu semua syahid. Semua kerja khalullah tidur sebelum zuhur kan. Jadi dia bangun, pergi dapur dengan gelap. Sebab apa? Tak buka lampu. Tingkap pun tutup. Minum air. Degak. Minum air lah sebotol. Daripada sebotol tu pukul 1 sampai 1.20 minum air. Mak air. Kurang asam gelugur tu. Minum air. Lepas tu apa berlaku? Azan. Oh tak apa, dah azan subuh. Subuh pada otak dia. Itu kan azan subuh. Tak nampak muka kat surau. Lalu depan surau pun sekadar lalu depan surau, pergi kedai beli rokok, balik-balik. Tumpang tandas pergi masjid. Pergi masjid sekadar cari tandas, bukan pergi masjid untuk Allah, tak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan akan datang, ajar anak kita iktikaf pula kat masjid, ajar dia tertib di masjid, jangan pakai seluar pendek, nak tidur pun janganlah sampai tidur yang tidak boleh, tidur yang tidak sopan. Ajar dia duduk dekat masjid tempat mana sesuai tidur. Kalau tidur jenis alium meleleh macam cendol kan, dah tahu tidur alium meleleh macam cendol, pergi tidur tempat imam sembahyang subuh, Allahu akbar, tang sujud okey, kita rukuk, Allahu akbar, rukuk bau apa ni. Itu kalau imam tu sedar tuan-tuan, buat imam tu culture shock ke, imam tu terkejut ke, shock ke, atau heart attack ke, tak bangun-bangun lah. Sebab apa? Tak sangka dalam tak ada gurau tuan-tuan. Jadi
tuan-tuan, hidupkanlah malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Bukan senang nak dapat peluang ni. Kita dapat peluang umpama kita beribadah 1000 bulan tuan-tuan. 1000 bulan bukan masa kita yakin hidup kita adalah menempa kematian. Hidup kita untuk bertemu dengan Tuhan. Hidup kita untuk berjumpa dengan Allah. Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Izzati. Dan mana dengan keadaan begitulah kita perbaiki hidup kita, diri kita dengan amalan ibadah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang enak ataupun yang tak sesuai. Jadi insyaAllah siapa yang faham dengan tagline tu, maka dia faham akan kehidupan. Siapa-siapa pun Allah uji tuan-tuan. Macam mana hidup kita hebat pun, tak hebat ke hidup kita macam mana sekalipun Allah uji. Cuma ujian yang Allah uji itu macam mana cara kita nak hadap, macam mana cara kita nak berhadapan dengan ujian tu. Dan bila kita berhadapan dengan ujian Allah, kita redha dengan apa Allah berikan, insyaAllah Allah akan tambah lagi. Siapa-siapa pun diuji. Saya diuji, tuan-tuan diuji. Dulu berjuang, berperang, angkat senjata pedang, luka parah dan sebagainya. Kita hari ini dapat dengan keadaan yang tenang, tapi kita tak menghargai perjuangan yang baginda Rasul. Jadi insyaAllah tuan-tuan, lepas ni boleh subscribe saya punya YouTube. Dan insyaAllah ni permulaan saya sebenarnya. Cakap depan orang ramai tu biasa lah. Cuma live ni memang tak pernah, ni first time. Masuk TV tu biasalah pernah, tapi menggugup kan depan kamera kan. Jadi ni saya cuba beranikan diri. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf sekali lagi. Dan ini pertama kali, dan dengan keadaan jugalah bila sahabat saya atau abang saya Ustaz Fadil cakap dengan saya, Ustaz Hafiz jom kita buat live. Terus saya fikir Ustaz boleh buat YouTube channel kan. Bekas pelajar di Darul Fatih ni, Abang juga dulu saudara mualaf, saudara baru bukan balu, silap baru saudara baru masa masuk di madrasah kami di apa page yang bersama dengan kawan baik dia punya partner sparring dia kan. Kami sini main silat dan sebagainya. Saudara Adli kan. Dan alhamdulillah mereka kembali ke sini balik selepas keluar dari madrasah 3 tahun 4 tahun hilang, tak ke mana hilang kan. Orang keadaan naik turun jatuh tergulik semua. Alhamdulillah dia datang jumpa saya, terutamanya yang bernama Adli tu, memang budaknya sangat baik. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, bila kita kukuhkan agama dan iman, insya-Allah anak-anak ni akan balik pada fitrah. Jadi alhamdulillah mereka datang dan bantu saya di madrasah ni dan tempoh PKP ni sampai masuk sini PKP. Sampailah sekarang ni masih ada dengan saya membantu madrasah dengan sebagian pelajar yang masih ada. Kebanyakan semua dah balik cuti dan terus PKP. Dan alhamdulillah mereka bantu saya. Tadi Abang Ngah cakap dengan saya dia buat YouTube channel. So saya kata Abang Ngah boleh kalau Abi nak buat YouTube channel. Anak-anak di madrasah saya panggil saya Abi. Jadi dia kata boleh Abi. Abi Ngah buat. Jadi tuan-tuan doakan. Sebab impian saya nak buka sekolah menengah agama. Impian saya dengan Ustaz Fadil, selepas kami buka madrasah ni, kami nak buka sekolah menengah agama. Sekolah menengah agama dan alam alaf Melayu. Bukanlah kita nak cerita sekolah menengah agama baru, sekolah menengah agama baru Melayu yang baru, bukan macam tu. Sekolah menengah agama kita bawa juga Islam tu, tapi dalam masa sama kita tambah lagi alam alaf Melayu tu, supaya orang anak-anak Melayu kita khususnya sedar apa itu Melayu, daripada mana datangnya Melayu. Melayu jadi hebat selepas Islam bertapak di dalam diri orang. Bila alunas Islam ini banyak falsafah yang berkait dengan Islam di dunia satu ketika dulu, hari ini hilang. Kita mengharap dalam madrasah saya cuba nak usahakan ni, insyaAllah doa pada tuan-tuan menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan pada saya dan Ustaz Fadil dan sahabat agama ni. Kami tengah cek dana dan tengah cek tanah untuk bangunkan. Ya. Kau ada kenalan tuan-tuan yang boleh bantu? Kau ada kenalan tuan-tuan yang boleh bantu untuk dana ke, nak sumbang ke, nak wakaf tanah ke kan, terutama dekat kawasan Hulu Selangor ni. Saya boleh biar Hulu Selangor ni sebab saya nampak di sini sekolah agama tu agak terhad. Jadi kalau kami bangunkan di sini, boleh mengembang lagi dakwah di sini. Macam di Gombak memanglah banyak mahat tahfiz, sekolah agama dah padat. Jadi di sini ada, cuma dalam kuantiti yang agak kata boleh dibilang lah. Kalau di Langat memang Allah Akbar, dahsyat, padat sangat kan. Jadi saya lebih orang kata cenderung di sini agar kami dapat bangunkan sebuah madrasah yang mendidik mereka dengan Islam,
dalam masa sama mendidik mereka dengan jati diri bangsa mereka sendiri. Naluri ke Islaman tu memang kita dah ada, cuma kita nak tekankan lagi dengan nilai-nilai murni yang Melayu yang ada dalam diri, falsafah yang ada dalam diri kita, umat Islam yang khususnya Melayu, yang memang terkenal seantero dunia seorang orang yang sangat berbudi pekerti, lemah lembut kan, dahulunya, satu ketika dulu. Jadi insya-Allah tuan-tuan doakan, dan mudah-mudahan dengan mulanya channel YouTube saya buat ni, mungkin boleh mencari sebahagian skena ataupun apa saja perkara-perkara baik kenalan, kita teruskan harapan ni. InsyaAllah mudah-mudahan dapat melahirkan banyak pendakwa-pendakwa yang tak lupa jati diri bangsa ni sendiri, khususnya yang paling utama Islamnya. Jadi mungkin di situ sekolah juga kita nak buka, kalau ada orang bukan Melayu kan, Cina, India yang memang nak belajar tentang dunia Melayu, kita masuk, kita galakkan, tapi kan syaratnya Islam lah kan. Jadi kita utamakan Islam. Jadi insyaAllah tuan-tuan, itu harapan saya. Dan juga saya dapat naikkan taraf lagi kami punya madrasah ni, supaya menjadi tempat yang akan melahirkan ramai lagi insan-insan yang boleh menjadi sebahagian daripada pendakwah, membantu agama Allah, membantu agama yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan cara yang lunas, yang betul, yang mengikut syariat Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, yang betul-betul membawa Islam tu secara terbaik atau totalinya, insyaAllah. Kita cuba, tak nak kata confirm, saya tak berani nak janji, sebab kita ni manusia biasa, bisa melakukan kesilapan. Jadi kita usaha jalan yang terbaik, insyaAllah. Tuan-tuan doakan saya terus istiqamah, teruskan doa dia sahabat saya Ustaz Fadil, terus istiqamah, dan kami di kalangan penggerak-penggerak Dafiz ataupun Asnaf Fatih Edrisiah untuk lebih sukses ke depan lagi dan terus maju dalam konsep dakwah. Dan insyaAllah dalam channel saya nanti saya akan buat perkongsian pada orang-orang yang berjaya yang saya nampak di mata saya lah. Jadi tuan-tuan janganlah netizen pula kata macam-macam, tapi nak kata macam mana kan, saya pandang positif, hilangkan negatif, redha, tersenyumlah, insyaAllah. Cuma apa impian saya nak tarik orang yang berjaya, supaya orang-orang yang berjaya ni boleh cerita pengalaman dia kan, dan itu mungkin menjadi sebahagian daripada jalan pendengar yang melihat kami, dan akan menjadi satu landasan ataupun jalan untuk capai kejayaan bagi orang lain pula. Jadi kita kongsi kejayaan, insyaAllah. Saya nak buat macam orang lain, saya tak mampu, ini saya mampu, mana yang saya mampu, saya dengan sahabat saya Ustaz Fadil, kami akan buat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dalam tajuk yang maka jagalah malam Lailatul Qadar ni, berjagalah di malamnya, beribadah di malamnya, membaca Al-Quran di malamnya, dan sempurnakanlah keikhlasan hati di malamnya. InsyaAllah Allah akan beri tuan-tuan kejayaan, dan kejayaan sentiasa ada di sisi tuan-tuan, khususnya keluarga, diri, anak-anak, dan semua yang dekat dengan kita, insyaAllah ta'ala. Bismillah, saya serahkan balik pada sahabat saya Ustaz Fadil. Terima kasih kepada bahagia Ustaz Muhafiz Sajud, Mudir Madrasah Asnaf, yang mana pada malam ni kami bersiar langsung di madrasah. Pada malam ni kita bersama di madrasah. Jadi kita sebagai penutupnya tadi, tentang kita berbicara tentang fadilat Lailatul Qadar. Kita pakat-pakat gebut syari Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adra kama lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ini malam penuh kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah dia Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seumpama kita beribadah, sehingga mana umur kita 84 tahun. Masya Allah. Siapa nak dapat, kena cari. Siapa nak, dia kena cari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga, inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzirin. Surah Duhan ayat yang ketiga, yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Maka sebab itulah tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala kena cari. Allah yang beri nanti. Kena cari ke jangan tak cari tuan-tuan. Samalah seperti mana firman Allah
sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW, dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadha syahra qad khadarakum wa fihi alf syahr man khurima faqad khurima man khurima faqad khurima khairu kullahu wa la yuharrimu khairuha illa mahrum. Yang bermaksud dalam sabda Nabi SAW, sesungguhnya bulan ini telah hadir kepada kamu di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa daripada mendapat kebaikannya, maka sesungguhnya dia telah terhalang daripada mendapat kebaikan kesemuanya. Tidaklah dihalangi kebaikannya kecuali kepada orang yang terhalang daripada kebaikannya. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita tidak tergolong dalam golongan yang terhalang untuk kita bertemu dengan malam Al-Qadar, malam yang diumpamakan seumpama kita beribadah selama 1000 tahun, masya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama hisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan, yang mendirikan berqiyamul lail, siapa yang berqiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan, dia dapat tuan-tuan diampunkan kepadanya dosa-dosanya yang telah lalu. Tak nak ke tuan-tuan rugi? Tak nak rugi, nak cari. Sebagai penutupnya ni pukul 11.30 lah tuan-tuan. Maklumlah tuan-tuan, sebenarnya kami menghadapi hampir 5 kali reconnection, hampir terputus 5 kali terputus talian. Ini yang tali ke-7 ni, tuan-tuan. Yang lain lah tu kalau pakat cari belakang lah tuan-tuan, insya-Allah. Ni 10 malam terakhir. Kerana apa? Altamisuha fi ashri awakhir fa inna du'afa ahadukum aw ajaz fala yughallabanna ala sab'i bawafi. Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika salah seorang daripada kamu tidak mampu atau lemah, maka jangan sampai terluput 7 hari yang berbaki. Tuan-tuan, sampai tahap macam tu Rasulullah beritahu ke kita. Rasulullah beritahu ke kita, yang mana hadis ni riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai tahap macam tu Rasulullah beritahu kita, Rasulullah suruh cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Lalu Rasulullah nyatakan di sini, fa in du'afa, jika kamu lemah, ahadukum di antara kamu lemah, atau ajaz lemah, dhaif lemah, tak mampu nak bergerak, tak mampu nak berdiri, maka Rasulullah suruh cari juga 7 hari yang berbaki. Seboleh-bolehnya cari. Seperti mana daripada Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW dalam maksudnya, barang siapa yang hidupkan malam 27 bulan Ramadan sampai subuh, dia lebih kusukai daripada beribadah tiap malam Ramadan seluruhnya. Lalu Fatimah berkata, wahai ayahandaku, apa yang mesti dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang tidak mampu beribadah malam? Tuan-tuan, ni saya nak kait dengan hadis tadi, dengan hadis ini. Rasulullah hadis ini daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia nyatakan pada hadis ini, barang siapa yang menghidupkan pada malam 27 Ramadan sampai subuh, awal 27 Ramadan sampai subuh, yang sampai akhir, makna kata di situ waktu yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keseluruhan malam. Tapi jangan buang terbiak pula malam 27 je tuan-tuan semayang, malam lain tuan-tuan tak semayang. Aku tumbuk kejap lagi tuan-tuan. Itu namanya salah faham nama dia. Lalu bertanya, anak Rasulullah tanya, Sayyidatina Siti Fatimah Az-Zahra
binti Rasulullah SAW tanya pada ayahandanya, ya wahai ayahandaku, dia kata, bagaimana pula lelaki dan perempuan yang tidak mampu beribadah malam? Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah mereka jangan terus tidur. Rasulullah SAW kata, hendaklah mereka jangan terus tidur. Kemudian macam mana caranya? Rasulullah nyatakan lagi, kemudian mereka duduk sesaat sahaja pada malam itu untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih ku sukai daripada ibadahnya umatku seluruhnya pada bulan Ramadan. Allahu akbar. Barakallahu fik, Allahu barik fik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna kata tuan-tuan ibu ayah rahmati Allah, bagi orang yang lemah, bagi orang yang tak mampu, bagi orang yang terbaring kan, terbaring ke terlingkup ke kan, mana kata lemah lah tuan-tuan kan. Maka Rasul kata, pesan ke kita yang lemah-lemah, jangan buat lemah, rugi tuan-tuan. Duduk sekejap, ataupun dia buka mata sekejap, dia baring duduk, buka mata, dia bermunajatlah kepada Allah, mintalah, ya Allah, bagilah kesembuhan, bagilah afiat, bagilah kesejahteraan, bagilah keamanan, bagilah itulah COVID-19 ni, bagi hilang lenyap daripada muka bumi ni. Maka Rasul kata di sini tuan-tuan, Rasulullah firman, menyatakan di sini, suruh apa? Kemudian mereka duduk sesaat. Sesaat lama ke tuan-tuan? Sesaat lama ke? Allah tak macam sekelip mata je. Kan, sekelip mata, bukan lama, sesaat je. Mana katanya bolehlah duduk seketika, tak payah. Itulah tengok WhatsApp, tengok Facebook berjam-jam. Tak ada pula dia rasa nak lenguh mata, tak ada pula dia rasa boring, tak ada pula dia rasa bosan, tak ada pula dia nak baling handphone tu ke dinding. Tapi bila suruh duduk bermunajat, duduk berzikir, duduk berdoa, meminta kepada Allah sesaat pun rasa lama. Betul tak tuan-tuan? Iman masing-masing, jangan tanya selera. Parah kita tuan-tuan, tanya selera, duk cari lepas ni cari burger. Lepas makan burger, lepas pula ramai-ramai, jadi bergembira lah kejap lagi. Jadi tuan-tuan ibadah rahmati Allah Subhanahu wa sekalian, tak boleh makan burger, makan apa? Bergedil. Tak boleh lagi, jangan berdegil. Jadi tuan-tuan ibadah rahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk saat yang tak boleh bangkit, yang tak boleh bangun. Kadang-kadang ialah tuan-tuan bila sakit ni banyak alasan. Tak boleh, kaki lenguh, tangan lenguh, kepala lenguh, segala benda lenguh tuan-tuan. Nak ibadah lenguh, hati pun lenguh. Aduh letih tuan-tuan, letih. Perpalai tuan-tuan. Ini orang nama berat nanang sungguh mu ni. Jadi tuan-tuan boleh duduk seketika munajat lah. Maka disebabkan duduk seketika tu pun tuan-tuan, sesaat tu tuan-tuan, dengan kita memanjat doa pada Allah, Rasul kata apa dalam hadis ini? Ia lebih ku sukai daripada ibadahnya umatku yang puasa selama sebulan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah hantar hari tuan-tuan. Cakap tadi tuan-tuan, 6 kali blackout tadi. Ini hari Allahu Akbar. Assalamualaikum. Abi je ke? Walid ada kat sini, hang tak jawab, tak bagi salam pun. Apa ni, apa? Paina ni? Nina ni. Bagi salam kat Abi dengan Walid. Dengan Walid dia tak kenal, tak apa. Aku mengajuk. Jadi itulah kepada yang pendengar daripada anak-anak madrasah, daripada pihak surau, sahabat-sahabat training, sahabat-sahabat training daripada Akin Resort, Zahrah Akademi Zahrah Ustaz Imran, dan juga sahabat-sahabat Savannah, daripada Savannah pun ada. Sahabat Savannah, Allah tak pasti siapa dia Savannah ni. Tadi pun ada juga daripada Acap dan sebagainya. Daripada Ashraf tadi, daripada siapa tadi? Hazimin daripada sahabat-sahabat training. Mungkin pernah jadi face-face China dulu.
terima kasihlah kerana dapat bersama sudi. Pandang positif, hilangkan negatif. Terus redha. Sekali kita. Sekali lagi. Pandang positif, hilangkan negatif. Tersenyumlah. Hidup biar akur, ibadah biar luhur, hati biar aku lupa. Dah lama tak hati jauh saya dah lama trademark saya. Jarang saya nak highlight trademark. Hidup Lepas ni kena ramai lagi subscribe insya-Allah. Hidup biar akur tuan-tuan. Sebab apa kita hamba, kan? Hidup biar akur, ibadah biar atur. Baru ingat. Mau sampai. Alhamdulillah. Ibadah biar atur. Sebab apa tuan-tuan? Jika tidak diatur ibadah kita, perjalanan kita ke laut kita tuan-tuan. Hati biar luhur. Baru ingat trademark. Lama tak main trademark tuan-tuan. Sekali lagi, apa dia? Hidup biar akur, ibadah biar hidup biar hidup biar akur, ibadah biar atur. Biar atur. Sekali lagi, hidup biar akur, ibadah biar atur, hati biar luhur. Maknanya hati itu kena bersih lah tuan-tuan. Hati kena bersih. Bila hati luhur, apa jadi? Seluruh anggota kita jadi ikhlas, luhur. Yang ini apa dia? Luhur ni mulia, kan? Luhur ni hati yang luhur, hati yang suci, hati yang bersih. Jadi itulah tuan-tuan, lama saya tak sebut. Jadi inilah tuan-tuan, kita pakatlah cari Lailatul Qadar. Sebagai penutupnya, kita dah bicara tadi bersama dengan Tuan Mudir kita, bahagia Ustaz Muhammad Hafiz bin Tajuddin selaku Mudir dan selaku Presiden Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah, merangkap Mudir Madrasah Dar Asnaf Fatih yang menjaga, mendidik, mengasuh anak-anak asnaf fakir dan miskin, dan juga anak-anak yatim, dan ada sedikit dan juga ada sebilangannya anak-anak yang mungkin nak kata bukan masalah lah, mungkin dia terjerumus di dalam kesilapan memilih kehidupan. Dan saya selaku moderator pada malam ni merangkap penceramah, merangkap abang ambil belaka, dan sebagai timbalan, sebagai setiausaha pertubuhan Dar Asnaf Fatih, dan juga merangkap timbalan mudir di Madrasah Dar Asnaf Fatih ini tuan-tuan. Dan untuk makluman tuan-tuan, kami seramai hampir 12 orang staf kaki tangan kami. Ya, ini kita ada bahagian-bahagian, iaitu contoh yang pertama ketua bahagian sektor agama, ini bahagian Ustaz Burhanuddin Arahah bin Syukri, dan bahagian IT kita Ustaz Imran Mokhtar, dan bahagian hubungan luar saudara Nazirul Rahizan, dan juga bahagian dan seterusnya bahagian ketua keselamatan SIB Besara. SI Besara. SI Besara Encik Razwan, dan juga kita ada ketua bahagian kebajikan Bonda Sarimah kita, dan kita ada bahagian unit latihan saudara Fat, latihan dan juga kewangan, ya, bahagian latihan dan kewangan. Dan kita ada penasihat kita, yang ni bahagia Encik Syahrul, Encik Kai, Ustaz Piu Johani, dan Encik Nazri, dan yang paling saya tak lupakan penasihat eksekutif kami, yang ni Tan Sri Paduka Seri Zaliha binti Ismail, dan ada lagi nama-nama lain. Penaung sebagai penaung, sebagai penaung. Penaung dan sebagai kuis. Dan penaung kita ialah kuis. Itulah sebagai pengenalan kami, first time, kali pertama kami ke udara. Dan sebelum ni saya je seorang. Saya sebab terlibat dengan pengajian takmir. Jadi hari ini saya terdetik untuk buat live bersama dengan mudir, sebagai satunya untuk pengenalan kepada masyarakat, iaitu namanya daripada surau At-Taqwa Teluk Balai Megarang, juga jemaah-jemaah surau-surau atau masjid-masjid yang lain. Mungkin masing-masing tak kenal, mungkin kenal saya, tak kenal mudir. Kadang-kadang ada kenal mudir, tak
hanya tahu nama. Dah hari ni kita live secara terbuka. Kami ni kampung lekuk, kampung yang sembunyi. Orang tak tahu, orang Batang Kali pun tak tahu ke kampung lekuk ni. Jadi tuan-tuan, sebagai penutupnya tuan-tuan, kami ada produk terbaru untuk mungkin untuk raya. Kami ada kopi Dafiz ni tuan-tuan yang berlogo Dafiz di apa? Kanan dan kiri kan. Dia maksudnya di dua side ni. Dan kita di atas kepalanya ada capar Rasulullah SAW, tanda kemuliaan. Bukan, jangan salah faham. Ada orang kata apa hal ni ustaz, letak selipar atas kepala. Bukan selipar ni tuan-tuan, ni capal. Capal ni ukiran capal. Capal sebenarnya tanda panji Rasulullah SAW, panji perang, tanda kemuliaan Islam. Dan kalau kita orang Malaysia, kita orang Melayu, disebut sebagai stanjak lah, atau tengkolok yang diletak di atas kepala. Ni yang kami pakai ni lah tuan-tuan. Tanya Ustaz, kenapa kita sibuk pakai stanjak ni? Itulah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ada yang tanya bulan Ramadan ni, malam Lailatul Qadar ni kan, dan macam-macam lah orang-orang tanya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kami bangga kami orang Melayu dan dilahirkan sebagai anak jati Melayu, dan kami tak lupa leluhur kami, dan kami tak lupa bangsa kami. InsyaAllah begitu juga tuan-tuan, mudah-mudahan semuanya sekali kita sayang bangsa kita khususnya, dan kita juga sayangkan agama kita. Dan demikian bukanlah bermaksudnya saya kata orang yang tak pakai stanjak ni dia bukan Melayu, dia tak cerita bangsa, tak. Jangan salah faham tuan-tuan. Pandang positif, hilangkan negatif, reda, tersenyumlah. Jadi bukan maksud saya macam tu, cuma saya dan Sahabat Fadil kami menzahirkan seperti mana sahabat-sahabat di luar sana ramai yang berbusana Melayu. Ada orang soal jawab. Ada orang soal jawab. Soal jawab. Ada apa soal apa tu? Soal apa tu? InsyaAllah. Mana yang kami boleh jawab, kami jawab. Yang tak boleh jawab pun kita pergi ke sesi akan datang. Apa soal jawab? Kalau ada soalan tu, soalan yang kami jawab, kami jawab lah, insyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Ada soalannya, apa soalannya tuan-tuan? Ini insyaAllah bersama sebab kami sayang bangsa kami. Soalannya nak order kopiah ke tuan? Allahu Akbar. Gegar, dedah rasa. Dia kata bagi saiz. Untuk dapatkan nak order kopiah ni, boleh terus kontak nombor Timbalan Mudir Ustaz Fadil. Nombornya 01 9 okey 019 643 643 79 10. Boleh WhatsApp Ustaz Fadil, order, bagi saiz dan bagi alamat, bagi resip pembayaran. Harganya RM30. Kalau sekali ngampus lebih kurang dalam RM36 macam tu, tak salah saya. Mana RM35, RM36 itulah. Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Itulah harganya. Dan setiap pembelian tuan-tuan kita menyalurkan sumbangan kepada madrasah lah, untuk pembangunan. Satu ekonomi kami lah. Dan ini sebagai cara kami cari ekonomi kami tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan kata harga 30, tuan-tuan nak bayar 3,000, lagi bagus tuan-tuan. Alhamdulillah. Terkira sedekah, jual amal. Ustaz, saya nak beli kopiah satu tapi saya bayar 3,000. Give and take apa? Apa yang boleh? Take the chain kan. Minta maaf, bahasa Inggeris terabur sikit tuan-tuan. Take the chain kan. Jadi alhamdulillah lah, tuan-tuan beli dengan 3,000, masya-Allah. Sambil menyumbang. Jadi sambil mengamal lah, beramal. Kami sebenarnya macam saya kata tadi, kami dalam proses cari dana untuk bangunkan sekolah menengah agama yang kami impikan, yang kami harapkan dapat membina banyak pendakwa-pendakwa yang lebih banyak bantu agama kita, agama Islam khususnya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan menyumbang, kami mendoakan yang terbaik untuk tuan-tuan, insya-Allah. Jadi ada soalan lagi ke tadi ni bang, tengok bang. Dia apa kena apa tu? Tu apa? Bawah sikit. Ada tak soalan? Nak ke bawah. Scroll kalau ada soalan ke? Jadi berkaitan kopiah hari tuan-tuan yang boleh. Ya. Madrasah kat mana? Allahu Akbar. Kami di alhamdulillah tuan-tuan, kami di Kampung Lekuk ataupun Kampung Lekuk Uluyam, dekat dengan Batang Kali, di kawasan daerah Hulu Selangor. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada ke lapangan boleh datang, boleh pergi ke Facebook kami, Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih
FATH Al-Fatih Al-Idrisiyah Selangor. Ataupun boleh tengok dekat ni, tunjuk abang ajak. Nama pertubuhan tu yang merah kuning tu. Okey, boleh dekatkan sikit dengan kamera supaya kawan-kawan, sebab kita boleh nampak. Nampak tuan-tuan? Tak nampak Tak nampak? Alamak. Tak apa tuan-tuan, tuan-tuan, pertubuhan. Minta maaf kami baru belajar guna live ni, jadi tak berapa pandai nak buat pergi kepada Facebook saya lah. Ataupun pergi pada Facebook Ustaz Fadil, ada link kat situ, type situ, pergi ke link situ, pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah Selangor, insya-Allah. Ejaan Al-Fatih itu FATEEH Al-Fatih. Al-Fatih itu. Betul. Bolehkah kalau bayar zakat fitrah dekat pusat zakat tapi nak salurkan dekat madrasah? Zakat fitrah kena bayar. Zakat fitrah kena bayar lah. Wajib lah. Jadi kalau zakat perniagaan, Kalau tak nak bayar, saya nak bayar kat sini. fitrah kena bayar. kalau zakat fitrah tu kita syorkan bayar dekat zakat Selangor, negeri Selangor lah, di wilayah bayar kat wilayah lah. Kami tak nak nanti ada kontroversi. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas, itu kami terima lah. Boleh bayar ke akaun pertubuhan kami dan maklum kat kami ini wang zakat saya sekian-sekian. Tapi kalau zakat fitrah tu kita galakkan ke pejabat agama lah. Itu lebih baik dan lebih secure. Kami tak nak nanti orang kata kami jadi orang kata amil pula. Kami tak dilantik secara sah. Kami hanya pertubuhan yang menguruskan anak yatim dan anak asnaf. Jadi kalau tuan-tuan untuk zakat fitrah tu lebih baik ke saluran yang lebih tepat. Kalau kata untuk zakat pendapatan harta dan sebagainya tu, insya-Allah boleh kat kami, insya-Allah. InsyaAllah. Ada soalan lagi ke? Boleh tengok soalan dia. Apa soalan yang diberi? Saya tak nampak tuan, minta maaf, tak pakai spek. Tadi nak baca Al-Quran pun, nak baca hadis tak nampak. Spek tak pakai. 10 nak atas. Spek tertinggal. Tarik daripada atas. Mungkin ada soalan lagi, ada yang nak bertanya. Ada soalan ke daripada Facebook Live? Pertama tuan-tuan ya, kalau ada kata-kata kurang baik itu saya mohon maaf. Kami mohon maaf kalau tersilap kata ataupun terlanjur bicara, terlajak gurau, minta maaf banyak. Dan insya-Allah lepas ni kita live lagi. Kita jumpa lagi. Tu ada soalan lagi ke? Ada. Apa tu soalannya? Bila lagi ada buat live Ustaz? Bila lagi buat live Allah. Titipan penjualan wakaf diadakan. Okey, ada dua soalan saya jawab sama pertama dulu. Tadi soalan pertama tadi kata apa? Dia ada buat live Ustaz. Bila lagi buat live, insyaAllah kita akan buat live terdekat ni, tekan maklum dalam Facebook. Untuk YouTube channel saya akan cuba buat update video-video setiap masa. InsyaAllah Sabtu ni saya akan bersama dengan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya sendiri sebagai AJK bahagian Lajnah Bahagian Agama dan Tarbiyah. Jadi kami ada program di GPMS. Dan hari Ahad pun kami ada program dengan GPMS. Nanti saya akan buat update dengan dalam saya punya YouTube channel saya, Muhammad Hafiz bin Tajuddin, Muhammad Hafiz Tajuddin, Muhammad MUHAMMAD, Muhammad Hafiz Tajuddin. Pandang positif, hilangkan negatif, redha tersenyumlah, insyaAllah. Nanti kami akan maklum kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat yang ada dekat Facebook Live ni, boleh subscribe kami di YouTube channel saya itu tadi, nama saya, insyaAllah. Soalan kedua tadi apa tadi? Untuk pembangunan yang Ustaz kata tadi, adakah titipan penjualan wakaf diadakan? Baik, insyaAllah kita tengah dalam proses untuk buat wakaf bangunan. Dalam proses untuk buat wakaf bangunan dengan tanah. Dan saya dalam proses untuk siapkan dokumen. Saya tengah buat kata kerja. Sebab benda ni memang perlukan orang kata apa, hitam putih yang lebih teratur dan terperinci. Dan saya pun dibantu oleh sahabat saya. Saya nak highlight sikit lah, nama dia apa, Zafri Mustafa, Muhammad Zafri Mustafa, Abangah, saya panggil Abangah lah. Salah seorang orang kuat, ataupun beliau adalah seorang arkitek, dan juga orang kuat tim Akin Resort, sahabat saya. Jadi apakah hubungan Ustaz dengan Dusun Hakim? Apakah hubungan saya dengan Dusun Akin? Allahu Akbar. Dusun Akin Resort adalah sebuah pusat latihan, camp latihan, base latihan kami. Dan memang camp tersebut tempat yang paling cantik dan strategik.
Jadi saya iklankan di sini juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat program lepas PKP, team building sebagainya, memang kami yang konsultan tetap kat situ. Di antaranya ada lagi seperti saudara Firdaus dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, apa hubungan saya dengan Nusa Hakim Resort? Saya lah salah seorang, kami berdua adalah salah seorang trainer di sana dan salah seorang konsultan juga menguruskan program di sana. Jangan sebut. Dan tuan-tuan boleh kalau nak tengok dekat dalam Facebook ataupun kat dalam Facebook ataupun dalam internet, boleh type Dusun Akin Resort, AKIN Resort, RESORT Resort. Jadi boleh tengok kat situ. Situ ada banyak gambar-gambar, program dan sebagainya. Ataupun boleh hubungi kami. Nombor saya 0173019336 ataupun Facebook saya, ataupun boleh pergi ke YouTube channel saya, ataupun boleh hubungi Ustaz Fadil, nombor yang saya InsyaAllah kalau nak berprogram, nak pakai tempat, InsyaAllah sana tempat yang sangat cantik tuan-tuan. Ada kolam pancing dan sebagainya, InsyaAllah untuk buat family day dan sebagainya. Ni kira saya terus iklan dan promote lah. Tempat tu memang terbaik. Saya sendiri pun kalau rasa stres kan, rasa tension, saya akan pergi sana, lepak kat atas sana. Memang tempat yang sangat tenang untuk seseorang nak menyesuaikan masalah tu, untuk di-reducekan masalah tu. Memang tempat yang paling indah lah. Belum lagi kata musim durian. Kalau musim durian terbaik tuan-tuan. Tahun ni bukan PKP. Cuma tahun ni durian PKP. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh kumpul, bahaya. InsyaAllah kita dan kami pun InsyaAllah habis PKP ni kami akan untuk program yang sebelum ni terkandas. Dan disebabkan PKP, InsyaAllah banyak customer pun cuba kontak kami dan beritahu akan buat selepas selesai PKP. Kita doakan supaya PKP selesai tuan-tuan. Banyak sektor-sektor yang mengalami kerugian dan banyak sektor-sektor yang terkesan dengan pandemik coronavirus ni. Jadi insyaAllah kita doakan dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit ni satu dunia, selesai insyaAllah. Allahumma amin. Itu. Okay, soalan lain ada? Itu tuan-tuan berkaitan kami dengan Nusa Hakim Resort. Saya nak ucap terima kasih kepada salah seorang anak Nusa Hakim Resort, pengasas Abah Datuk Mustafa, juga yang angkat saya, Datin mak angkat saya, Acik dan macam makcik saya, memang kami rapat. Dan adik-beradik Nusa Hakim Resort, Anga, Pan dan Abang Zafar. Alhamdulillah, terima kasih. Nenek yang paling comel. Nenek tutur. InsyaAllah doakan kami dan kami doakan anda semua. Begitu juga saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang ada di sekeliling saya, yang bantu, yang mendoakan saya. Alhamdulillah, yang mendoakan juga Ustaz Fadil, yang banyak memberi kami rangsangan, yang banyak bagi kami bantuan pelbagai sudut dan keadaan. Alhamdulillah, hanya Allah mampu balas jasa tuan-tuan. Hanya Allah yang mampu mengangkat segala kebajikan tuan-tuan. Kami tak mampu nak balas, kami hanya mampu doakan. Hanya itulah kekuatan kami. InsyaAllah setakat ni, kalau kata satu hari kami jadi kaya kan, InsyaAllah tuan-tuan doakanlah kami kaya dan jangan kaya sombong lah. InsyaAllah tak nak jadi orang kaya dan sombong, jadi orang kaya yang murah hati. Seperti contoh Ustaz Ebik Liu kan, seperti banyak lagi lah kan, Ustaz-Ustaz yang lain, banyak lagi pendawa kan. InsyaAllah kami cuba ke arah tu. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Abang YouTube channel dia stop. Okey, apa lagi? Ada soalan lagi insya-Allah? InsyaAllah raya saya akan turun Hakim Resort kalau tak ada haram lintang, insyaAllah. Sebab saya pun dah rasa dah lama tak makan durian. Saya tahu ada beberapa pokok durian yang dah berbuah. Pada sahabat saya Banga dan Zaf, jangan sorokkan durian. Saya nak promote kat tuan-tuan, kalau musim durian tahun depan masih wujud dan PKP selesai, katakanlah PKP selesai dan durian masih ada tuan-tuan, pergilah ke Dusun Hakim Resort tuan-tuan, sebab tuan-tuan akan makan durian langat yang pure and original. Di situ ada beratus pokok durian dan dengan pelbagai jenis rasa dan bentuk buah yang tuan-tuan memang takkan jangka dan sangka tuan-tuan makan, insyaAllah. Jadi saya promote daripada mereka-mereka, cikgu-cikgu yang mungkin tengah lihat live ni. Cikgu nak buat program untuk bawa anak-anak program, anak-anak murid ke program motivasi, program perkemahan, insyaAllah. Sebab trainer ni kami dua orang juga, antara trainer yang akan ada kat situ. Ini insyaAllah. Dan pada mana-mana peserta-peserta saya pernah tengok
saya pernah bersama dengan saya ada dalam live ni. So ingat trademark kita, pandang positif, hilangkan negatif, reda, tersenyumlah. So ingat dia trademark ni, maka doakan saya dan bantu subscribe saya punya YouTube channel Muhammad Hafiz Tajuddin, insyaAllah. Ada lagi soalan ke tak ada? Saya dah pada Ustaz Odin. Okey, sebagai penutupnya kita dah belah hampir sejam lebih, macam nak sampai subuh kita lah ni, tuan-tuan. Jadi kita sebagai penutupnya, saya di sini kalau ada tuan-tuan yang nak menyumbang kepada kami, nak menyumbang kepada kami dari segi kewangan, bantuan kewangan dan sebagainya, bermasa saya akan sebut nombor akaun kami di sini, CIMB Islamic Bank. Ini. Tasha. 8602 5739. Tuan-tuan, Allah, siapa? Khairul Adha. Khairul Adha, masya-Allah, doakan saya. nombor akaun kami iaitu 8602573918, yang ini CIMB Islamic Bank. Jadi kalau tuan-tuan ada yang nak tempah, nak order kopiah ni, boleh order telefon saya atau telefon Zafir lah kan. Boleh maklum kepada saya nak berapa. Kalau harga dia RM30 kopiah ni, tuan-tuan. Sahabat saya Ustaz Adha Buyung, berkhabar Ustaz Adha malam-malam Ustaz Adha Buyung Sungai Buloh kan. Jadi kopiah ni RM30, tuan-tuan, harga dia. Beli 3 ke beli 4 ke RM30 harga dia. Sebab dia dikira macam membeli sambil beramal lah. Yang coraknya ada hitam, ada dua warna je. Dua warna dan berlogo Dafiz, yang ini logo pertubuhan madrasah. Di atasnya ada apa? Ada capa Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita bertemu lagi pada lain masa. Sebagai penutupnya, tuan-tuan, kita rebut 10 malam terakhir, perbanyakkan, meningkatkan lagi baca Quran, meningkatkan lagi berzikir, bermunajat, memohon. Mana kata doa yang paling disukai oleh Rasulullah dan paling digalakkan oleh Rasulullah SAW. Ini doa pada malam ini, malam doa yang banyak memohon keampunan. Saiz macam mana? Nanti boleh WhatsApp ya. Jangan nak poyo sangat kat sini. Tak, saya melawak je. Nah, saiznya dia saiz ada saiz 19 sampai saiz 24. Saiz 19 paling kecil 19, paling besar 24. 19, 20, 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5 dan 24. Tuan-tuan. Lupa, saya pernah beli kasturi bidara, masih ada stok. Dan kita ada stok kasturi bidara. Kita ada kasturi bidara dengan harga berapa? RM35 harga tanpa pos. Tapi tak boleh pos, tuan-tuan. Takut sampai pecah. Boleh pos tapi kena balik bis. Ni kasturi bidara yang produk memang keluar daripada Tuan Mudir kita lah. Tuan Mudir dia keluarkan bidara, timbalan Mudir buat cek kopiah. Jadi doa yang paling kita digalakkan baca dalam malam-malam 10 terakhir ataupun daripada awal Ramadan, doa yang kita selalu baca adalah, tuan-tuan, Allahumma innaka ghafurun karimun tuhibbu fa'fu anna. Minta ampun banyak-banyak. Ramadan ni, tuan-tuan, banyak minta ampun. Doa kita minta ampun je. Sebab apa? Dia bulan pengampunan. Jadi sebagai penutupnya pada malam ni, kita berceloteh tak sedar dah sejam lebih. Saya nak tutup dengan daripada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa, bukan barang siapa yang hilang. Tuan-tuan, kalau barang siapa yang hilang, tak payah cari sedekah je lah, tuan-tuan. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, melakukan salat 2 rakaat dan memohon ampun kepada Allah di situ, tentulah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya
dia menyelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti Jibril mengusap akan dia dengan sayapnya. Siapa yang diusap Jibril dengan sayapnya, pasti dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam cotih kita ambil balik, kita balik pada tajuk kita yang ni sebagai penutupnya dengan tajuk Lailatul Qadar tadi. Tuan-tuan, siapa yang hidupkan malam Lailatul Qadar dengan melakukan 2 rakaat saja, mampu melakukan 2 rakaat solat pada malam Lailatul Qadar, dia dirikan malam dengan 2 rakaat, apa dia dapat? Dia dirikan 2 rakaat lalu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah tentulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunnya, dan dia berada menyelam dia, tuan-tuan, menyelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan menyelam dalam mimpi, tuan-tuan. Bukan menyelam dalam mimpi, kan? Seumpama macam apa? Boleh ceria, boleh ganggu, ceng, bukan. Itu duduklah berlari dan berkejaran seindah bunga di taman. Itu bukan. Bukan menyelam ke situ, tuan. Tetapi bila orang yang bangun dirikan 2 rakaat salat di waktu malam pada hari 10 malam terakhir, menghidupkan Lailatul Qadar, dia minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, tentulah Allah akan ampunkan dia seumpama dia sudah berada menyelamnya dia dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Serta Jibril akan mengusap dia dengan sayapnya. Allah, tuan-tuan, bukan senang nak Jibril nak usap dengan sayap dia, tuan-tuan. Jadi malam tu kita rebut 10 malam terakhir ni. Sebab itulah di hujung hadis itu menyebut sesiapa yang diusap Jibril, bukan diusap oleh bini dia. Tuan-tuan, dia kalau diusap dengan bini dia naik stage, dia tak jadilah. Tapi tak apa, yang penting zikir jangan tinggal. Sambil-sambil naik stage, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tabarakallah, masih dapat pahala qiyamul lail, tuan-tuan. Saya nyanyi sikit, Ustaz. Nyanyi sikit. Nyanyi apa? Tadi Ustaz nyanyi, saya nyanyi. Habis sikit lagi. Okay. Sibuk nak menyanyi. Dia usap oleh Jibril. Siapa dia usap oleh Jibril, pasti dia akan masuk syurga. Tuan-tuan ingat, pasti masuk syurga. Masuk syurga, tuan-tuan. InsyaAllah, tabarakallah fik. Maka jadi pada malam ni sudah berada di hujungnya. Jadi nak sampaikan serat sikit, tak boleh lama lah. Nyanyi sikit je. Sikit je insyaAllah. Dah. Alhamdulillah, sungguh merdu suaranya. Kan? Nak Tes. Di sepi ini aku mencari sinar matamu. Macam tu je, tuan-tuan. Nanti sambung masa akan datang. Okey. Saya dah di YouTube. Cik dah YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sehingga bertemu lagi di lain masa, insyaAllah. Kita apa-apa kita akan info dalam Facebook lah. YouTube channel saya, insyaAllah, tuan-tuan. Pandang positif, hilangkan negatif, reda, tersenyumlah. Sekali itu saja, tuan-tuan, pada malam ini. Corotih kami, mohon maaf, salah silap kami berdua. Mungkin ada salah silap, mungkin ada kekurangan dan sebagainya, mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang silap, yang kurang datang dari kelemahan kami. Doakan kami, tuan-tuan, doakan kami, moga kami diberi kekuatan untuk kami dapat terus dengan menghidupkan, menjayakan rumah Asnaf ini. Dan doakan kami juga sehingga mana kami dapat boleh buka madrasah tahfiz kami sendiri dan sekolah menengah Islam kami sendiri, insya-Allah, yang kami tekankan pendidikan ahlaf Melayu di situ, menekankan tentang agama dan juga ahlaf Melayu supaya mana tidak lari, tidak hilang jati diri anak Melayu dalam kehidupan kita. Tak tahu bila aku sebut tentang ni bunyi Kedah terus. Sebab apa kot? Tak tahulah, sebab ayah dia main sanad daripada sana. Dia terus tiba-tiba. Jadi kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu saja, insya-Allah. Hidup biar akur, tuan-tuan. Ibadah biar atur, hati biar luhur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga mana kita bertemu lagi di lain masa, dan tentu di masa dan lain tempat, kemungkinan kita buat secara Zoom ke ataupun Google Meet ke. Kita insya-Allah mungkin sebab nak mari ke sini selalu pun
Ialah dalam keadaan sebegini pun risau juga. Mungkin kita akan buat Google Meet ataupun Zoom Meet. Mana kita akan linkkan, boleh masing-masing masuk link dalam tu nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi. Wallahu a'lam bissawab. Yang nak disumbang infak, sila ambil nombor ni CIMB Islamic Bank 8602573918 atas nama Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah Selangor. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu saja. Sehingga bertemu lagi kan. Bye bye. Assalamualaikum. Dia kita dah habis tapi ini jadi dengar. Dia dah habis tapi dia delay. First time. Buat tarik. Ni dia pasang. Dengar ni. Sayyidina Muhammadin. Dia anak kau anak lama besar tadi. Saya masak ni. Oh, jauh-jauh masak ni.